Tuan Imam, Tuan Pengurusi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali lagi pada malam ini kita sama-sama dapat meruangkan masa kita untuk solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa besar, dosa kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi taufik dan hidayah untuk kita ringan melakukan ketaatan padanya dan menjauhkan segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan, menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit, wabak, bencana, banjir besar, kemarau panjang, gempa bumi dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha serta memberi kita syurga Firdaus. Amin rabbal alamin. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung muka surat 151 ke? Bawah sekali ya. Baik. Lazimkan yang sedikit dari banyak yang terputus-putus. Maksudnya dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam melakukan amal-amal soleh, walaupun sedikit, biarlah benda tu berterusan. Benda kecil, maksud sedikit ni bukan sedikit kecil. Benda kecil walaupun tak banyak mana, seperti solat sunat, malam-malam buat 2 rakaat tapi tiap-tiap malam secara istiqamah. Baca Quran walaupun hanya 1 muka sehari tapi istiqamah. Jangan banyak yang terputus-putus. Malam ni sudah rakaat, lepas tu rehat 2-3 minggu tak sembahyang dah malam. Hari ni baca Quran 1 juzuk, rehat sebulan tak baca. Itu tak bagus. Itu tak bagus. Baik. Ingatlah bahawa sedikit amal yang tetap adalah lebih utama dari banyak amal yang terputus-putus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qall." Sebaik-baik amal yang ditujukan kepada Allah, iaitu beribadah dengan pada Allah Subhanahu wa taala penuh keikhlasan padanya, ialah yang kekal sekalipun sedikit. Biarlah anda jadikan wirid anda itu sebagai amalan yang tetap. Wirid ni satu ibadah, satu amal soleh yang kita buat secara tetap, itulah wirid. Bukan lepas sembahyang saja. Lepas sembahyang salah satu daripada wirid. Sebab apa dia panggil wirid tu lepas sembahyang tu? Sebab kita buat secara tetap. Itu dipanggil wirid. Amal soleh yang dibuat secara tetap, itulah nama dia wirid. Dan dia zikir sebenarnya. Lepas sembahyang tu zikir. Bila dia buat secara tetap, itu nama dia wirid. Zikir tadi kita baca apa? Istighfar, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kemudian kita baca subhanallah, alhamdulillah akbar, kita baca 33. Kita baca 3 qul, kita baca ayat kursi. Itu zikir. Dan zikir itu dijadikan sebagai wirid, amalan tetap kita selepas sembahyang. Itu nama dia wirid. Baik. Biarlah anda jadikan wirid anda itu sebagai amalan tetap. Jadi wirid ni amalan tetap lah, yang anda melazimkan diri membacanya pada setiap hari. Jika luput, mudah pula anda mengqadhakannya. Jadi orang yang luput amalan ni, walaupun dia qadha balik, maka dikira amalan dia sama dia buat seperti dia buat ketika dia boleh buat itu. Baik. Sehingga diri anda biasa dengannya dan rajin membuatnya, dan tidak pula anda meninggalkannya kecuali ada uzur. Contoh, orang baca Al-Mulk setiap malam, itulah wirid dia. Sebelum tidur, itulah wirid dia, setiap malam baca. Maka dia jadikan Al-Mulk sebelum tidur wirid dia. Nabi SAW membaca 3 qul, hadis riwayat Bukhari, 3 qul setiap malam sebelum tidur. Kita baca tak? Sebelum tidur Nabi baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai habis. Kemudian An-Nas sampai habis. Nabi sapu di tangan Nabi, Nabi sapu, Nabi hembus, Nabi sapu di badan Nabi. Disebut dalam hadis riwayat Bukhari.
Jadi tiap-tiap malam Nabi buat 3 tadi. Nabi baca, dan Nabi ini sudah pasti Allah lindung dan dijamin syurga. Kita tak jamin syurga pun tak amal macam Nabi, pun tak buat tiap-tiap malam. Patutnya amalan tu Nabi nak suruh kita yang patut buat, bukan Nabi yang buat. Nabi buat contoh kepada kita sebagai contoh, tapi yang duk buat konsistennya Nabi. Padahal 30 tak sampai pun 5 minit. Tak sampai 2 minit lah cerita dia. Tak sampai 2 minit. Sambil baring ke, sambil duduk ke, baca 30, kembui kat tangan, lepas tu sapu seluruh badan. Sebagian ulama kata, tak sapu seluruh badan buat apa, jadi sapu badan kita. Sekadar yang sampai kaki sampailah, tak sampailah. Nabi sapu muka, sapu badan Nabi. Itu. Jadi itu amalan yang dijadikan sebagai wirid Nabi SAW. Baik. Dan Nabi dah sebut kat kita, lah hadis-hadis yang sahih, Nabi kata, bacalah 3 kali pada setiap pagi dan setiap petang, kata Nabi. Allah Ta'ala akan cukupkan kamu. 3 kali baca. Maksudnya 3 kali Qul Allah, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas pagi. Petang pula 3 kali baca. Nabi kata Allah akan cukupkan kamu. Nabi sebut. Jadi semua ni sebagai amalan-amalan yang dibuat secara wirid, secara tetap kita. Adalah diriwayatkan bahawa siapa yang tertidur sebelum baca hizibnya, tertidur sebelum baca hizibnya dilakukan. Hizib ni maksudnya sebahagian daripada ayat Quran. Sebahagian daripada ayat Quran dari Al-Quran, ataupun beberapa ayat yang biasa dibacanya sebelum tidur. Dia tertidur, biasa dia baca, tapi tiba-tiba hari itu dia tidur. Dia tak baca hak dia biasa baca tu, hizib tadi. Hizib ni petikan ayat-ayat yang kita biasa baca. Contoh mungkin malam-malam baca Al-Mulk. Contoh mungkin sebahagiannya ada baca Ar-Rahman. Sebahagiannya mungkin ada baca, dia campur pula Al-Insan. Dia campur pula Ad-Dukhan sebelum tidur. Tuan-tuan, ada orang macam tu, dia amal sebelum tidur. Jadi hizib tadi, dia kumpul tadi, kalau pagi-pagi sebahagian orang dia baca Al-Waqi'ah pagi-pagi. Macam tu. Jadi dia kata kita tidur dan kita tak sempat nak baca, ataupun lupa nak baca, ataupun kita ada masalah tertentu, tak boleh baca. Lalu dibacanya pada waktu antara subuh dengan zuhur. Dia tak baca malam tu. Dan esoknya dia bangun dia qada antara subuh dengan zuhur. Dia qada amalan tadi. Tak adalah niat qada, tapi maksudnya dia ganti hak malam dia terlupa, dia baca esok. Al-Mulk duk biasa baca setiap malam, tiba-tiba malam tu ada kenduri, ada apa, dia terlupa, balik lupa. Biasa dia lepas sembahyang Isyak, ba'da Isyak dia duduk set dia baca. Selalu macam tu, bila dia balik lupa dah. Tapi malam tu dia tak baca pasal ada kenduri apa, dia balik rumah memang lupa baca dah. Dia qada esok. Dicatatkan baginya pahala seperti ia membacanya di waktu malam, kata Imam Haddad. Sama aja, pasal dia dah biasa buat benda tu. Lepas tu kata ulama, pentingnya amalan yang kita biasa buat, iaitu amalan sunat yang kita biasa buat. Pentingnya apa? Waktu kita sakit, waktu kita uzur, waktu kita tak mampu nak buat, ada masyarakat tertentu, waktu tu Tuhan tetap tulis kita buat. Kata ulama seperti sembahyang duha. Kita dah biasa buat tiap-tiap hari 4 rakaat ataupun 8. Tiba-tiba hari tak ada nak buat pasal sakit dan sebagainya, terhalang, duduk terlantar ke hospital, Tuhan tetap tulis kita buat, kata ulama. Itu. Lepas tu kita kena membiasakan, jadikan wirid kita amal-amal soleh ni. Demikian pula jika ia terhalang dari bangun di tengah malam disebabkan uzur yang benar, umpamanya sakit dan sebagainya, lalu ia sembahyang qada, sembahyang sunat, tuan-tuan, bukan sembahyang fardu itu, di waktu siangnya, maka ia akan mendapat perlindungan Allah pada hari itu. Contoh sembahyang witir. Sembahyang witir, kita malam tu kita tak buat macam malam ni. Contoh, tak nak buat pasal kita terlupa. Lepas kelar sehari kita ada berzanji. Contoh, bukan saya lah, kita tu tuan-tuan lah maksudnya. Kan? Lepas tu saya balik tuan-tuan berzanji lah. Lepas tu, dah biasa baca Al-Mulk, dah biasa kita sembahyang witir, bila berjanji tuan-tuan, tak apalah balik sehari lah.
Balik-balik lupa nak buat. Lalu kita qada esoknya. Dan waktu terbaik qada witir. Kata ulama antara zuhur dengan subuh, antara subuh dengan zuhur. Ambil waktu duha itu. Dan di qada kata Sayyidina Aisyah, hadis riwayat Muslim, kata Sayyidina Aisyah, Nabi qada adalah bentuk yang genap. Solat witir itu. Kalau malam Nabi buat ganjil, kalau siang Nabi qada jadikan genap. Kalau Nabi buat 11, Nabi jadikan 12. Qada siang hari. Maka ia akan mendapat perlindungan Allah pada hari itu. Dapat perlindungan Allah. Mana kita buat amalan-amalan itu sebagai wirid kita setiap hari, kita jadikan amalan tetap kita. Pilih satu amalan. Ada orang amalan tetap dia setiap hari bukan zikir, tetapi dia sedekah. Sedekah aja setiap hari, RM1 walaupun kecil, dia jadikan amalan tetap dia. Ada orang amalan tetap dia belanja orang makan. Setiap pagi dia pergi mengendap di kedai mana, dia pergi bayar kawan tu. Tu saya bayar, pun naik botol balik. Dia nak pergi mengendap di kedai je. Mungkin dia bukan makan pun setengah macam tu. Dia jadikan amalan tetap dia untuk amalan soleh dia, tuan-tuan. Dia tak makan, dia kata tu dia puasa hari tu, hari Senin. Esok Khamis dia puasa pun. Tapi dia pergi juga mengendap kat kedai. Dia kata kedai-kedai kampung kita, dekat-dekat kita ni, celah kedai, mana-mana kedai kecil, kedai besar, dia pergi dekat kaunter tu meja tu saya bayar. Mak, berapa? Cila tengok. Dia naik botol balik. Dia tak makan. Ada perangai orang macam tu, tuan. Dia jadikan amalan tetap harian dia. Pahala besar untuk dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan yang kita buat secara istiqamah walaupun kecil. Antara itu kata ulama, kita kena pilih satu amalan yang istimewa untuk kita, yang orang tak tahu. Pilih satu amalan yang istimewa untuk kita, yang orang tak tahu, walaupun kecil. Dan istiqamah amalan tu sampai kita tak mampu nak buat. Sama ada mati, ataupun sama ada kita sakit, sama ada Tuhan tarik apa-apa pada kita, tak mampu nak buat. Cari satu amalan. Sedekah ke, ataupun kita bagi orang makan ke, tak tahu, tuan-tuan. Pilih je amalan apa. Macam Bilal bin Rabah, dia pilihkan amalan apa? Amalan berwuduk sebelum dia tidur. Setiap malam. Berwuduk sebelum dia tidur. Dia akan berwuduk sebelum tidur tiap-tiap malam. Itulah amalan dia setiap malam. Nampak kecil, tuan-tuan. Tapi tak ramai orang mampu buat pun. Termasuk saya sekali pun. Kadang-kadang kita terlepas tidur gitu je. Nampak kecil, tak sampai 2 minit, tak sampai 1 minit. Tapi tak semua orang boleh buat. Sebab tu malam tu pahala dia besar. Sampai Nabi pelik, hang buat apa ni Bilal? Sampai dengar tapak akhir hang di syurga. Bila kata aku akan berwuduk dan aku akan buat sesempurna yang mungkin amal ketika berwuduk tersebut. Tak. Baik. Kemudian disebut di sini, meninggalkan sembahyang berdosa besar. Sebagai ulama kata kafir. Ketahuilah bahawa meninggalkan sembahyang fardu itu merupakan dosa yang paling besar, mungkar yang paling buruk, dan haram yang paling dahsyat sekali. Itulah tinggal sembahyang. Sebahagian pesan ulama, dia kata nak buat dosa apa sekalipun, sembahyang jangan tinggal. Sembahyang jangan tinggal. Lepas tu kalau kita baca Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang yang ketagih nak buat benda-benda yang mungkar, seperti merompak, kacau orang di tengah jalan dan sebagainya lah. Tapi dalam masa yang sama, dia tak pernah tinggal amal soleh yang fardu, seperti semayang fardu dan juga amalan sunat yang lain. Orang tanya dia pasal apa hang buat lagu tu? Pasal apa hang? Dia ketagih nak merompak, dia merompak, tuan-tuan. Dia kacau orang tengah jalan, orang rombongan perniagaan, dia akan tahan, dia akan rompak dengan geng-geng dia. Itu Fudail bin Iyad. Pasal apa hang campur aduk? Dia kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa aku bila aku buat amal soleh, dia kata. Dan aku berharap Tuhan ampunkan dosa aku. Dan aku bersangka baik pada Allah Ta'ala, Tuhan akan ampunkan dosa aku. Kata Fudail bin Iyad. Tapi dia nak tinggal. Dia tahu amalan tu tak baik, tapi tak boleh nak tinggal, tuan-tuan. Kemungkinan ada di kalangan kita orang yang macam tu. Dia amal soleh dia buat, tapi amal mungkar pun dia tak boleh nak tinggal. Minum arak, riba, ngumpat orang. Dia seronok untuk mengumpat orang ni. Dia kalau sehari tak mengumpat, dia ketagih, ketak tangan. Ketak tangan pasal apa? Nak wasak tu, nak wasak siapa atau ketak tangan tu.
Kalau dulu ketak mulut pasal nak mengumpat kan. Sekarang ni mengumpat dengan jari. Mengumpat dia ketak. Tak boleh nak dia tahan dari itu, dia tahan sampai tengah hari. Ketak ni tengah hari. Ni pasal apa dah hypo? Bukan hypo tak nak makan, tak ada kawan nak mengumpat. Ada orang tapi amal soleh dia tak tinggi kan. Tapi masa sama dia tahu ni dia salah. Dia tahu ni dia hati dia tetap rasa bersalah dan hati dia tak mau buat benda tu. Dalam masa sama dia berharap Tuhan ubah dia daripada suka mengumpat, suka makan riba, suka minum arak, amal-amal muka dia buat tu kepada dia tinggal tu. Macam Fudail bin Iyad. Tahu amal benda yang dia buat tu jahat. Tambah merompak kacau orang semua jahat. Kadang-kadang dia jumpa dengan kekasih dia, tuan-tuan. Fudail dia cerita dan dia minta ampun kat Tuhan. Sampai kau jumpa dia, mana ketua hamba, mana ketua perompak hamba mana? Tu tengah sembahyang. Mana masuk waktu lagi tak dia sembahyang sunat. Setiap Isnin Khamis puasa sunat. Fudail bin Iyad. Isnin Khamis puasa sunat. Kita hak tak berompak tak puasa sunat tuan. Dia Isnin Khamis puasa sunat. Isnin Khamis. Depa sampai kau jumpa dia jom kita ajak ketua kita pergi makan, tak boleh dia tengah puasa hari ni. Tuan-tuan. Sampai orang tanya dia pasal apa hang campur. Dia kata Al-Quran sebut, kalau jenis perompak hafal Quran payah tak tuan. Dia keluar ayat Quran, dia keluar hadis. Payah. Tuhan sebut dalam Quran betul itu dalam surah At-Taubah. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Asallahu an yatuba alaihim. Mereka mencampurkan amal soleh dengan amal yang buruk. Khalatu amalan salihan, mencampurkan amal soleh wa akhara sayyi'ah. Yang lain amalan buruk. Asallah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan mereka. Fudail bin Iyad ada keluar ayat tu. Aku pun sama, dia kata, aku campur, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa aku. Entah tu kata ulama apa pun kita jahat terang mana pun sembahyang jangan tinggal, mudah-mudahan sembahyang tu jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat kita. Ada banyak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Akhirnya Allah Ta'ala buka hati dia, Fudail bin Iyad, dan tinggal total benda-benda yang jahat tadi. Tinggal terus dan menjadi seorang waliullah. Jadi seorang yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, dia minta ampun semua pada orang yang dia pernah buat jahat. Dia minta ampun semua. Dia jumpa seorang. Dia pergi jumpa semua minta maaf. Ada yang maafkan dia, ada yang tak maafkan dia. Dan tapi hatta minta maaf, ada bagi macam-macam kerja dekat dia. Hang kena buat ni, hang kena buat ni. Dan dia buat. Dia kata kalau hang memperhambakan aku pun aku sanggup. Yang penting maafkan aku. Sampai betul dekat tu. Sebab hak tu salah dengan orang. Hak salah dengan Tuhan, tak apa dia kata. Hak salah dengan Tuhan aku boleh minta ampun kat Tuhan. Tapi hak salah dengan orang ni aku takut orang tak maafkan aku. Dia pergi jumpa seorang. Sampai orang suruh buat apa, dia semua buat. Orang suruh cok tanah, dia cok tanah. Dia cerita orang suruh alih pasir. Ambil pasir. Dia angkat pasir. Fudail bin Iyad. Tuan-tuan. Dia buat semua orang suruh buat. Asalkan hang maafkan aku. Tuan-tuan sanggup? Pergi jumpa dengan orang, hak kita pernah mengumpat, pergi jumpa dia kata boleh aku nak maafkan hang mengumpat aku punya teruk no. Aku tak tahu selama ni. Hang mai jaga laman rumah aku ni tiap hari hang teri pokok bunga, hang jaga rumput jangan bagi naik panjang, hang kena tarah rumput tiap hari. Dia kata selama setahun. Fudail bin Iyad dia akan buat. Asalkan maafkan aku. Tuan-tuan. Jadi itu. Jadi kemaafan orang tu sangat penting. Sebab takut kita jadi orang yang berhutang. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis tentang hutang itu kata ulama bukan bermaksud hutang duit semata-mata. Bukan hutang duit semata-mata. Hutang kita dengan orang dari sudut kita suka mengata buruk pada orang. Kita berhutang dengan dia. Akhirnya kita dikatakan muflis di akhirat esok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa orang muflis? Iaitu orang yang pahala dia diambil oleh orang-orang lain di akhirat esok. Dan kalau tak cukup diganti dengan dosa orang tadi. Termasuk orang berhutang. Kita jangan fikir tak boleh nak pergi akhirat esok pasal berhutang duit semata-mata. Hutang kata-kata kita yang nista terhadap orang lain. Kita dikira berhutang. Ada banyak hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang menghukumkan kafir
terhadap orang yang meninggalkan sembahyang. Di antara hadis-hadis itu ialah hadis berikut. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salah faman tarakaha faqad kafara. Janji setia antara kita dengan mereka ialah sembahyang. Barang siapa meninggalkan maka kafirlah ia. Tinggal sembahyang maka kafirlah ia. Jadi sini kata Imam Syafi'i, yang tinggal sembahyang dan menafikan kewajipan sembahyang, itu maksud dia. Yang tinggal sembahyang yang menafikan kewajipan sembahyang. Sembahyang wajib ke tak? Wajib. Hang tinggal sembahyang kan? Saya tak sembahyang lama dah. Wajib ke tak? Wajib. Cuma saya tak sampai lagi hidayah, dia kata. Tak sampai hidayah. Okey, tak apa. Dia tak kata dia kata wajib. Dia kata wajib sembahyang tadi, maka dia tak kata kafir lah. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Tentang baik. Sabdanya lagi, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka ia telah kafir terang-terangan. Hadis yang lain, siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka terangkatlah perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya, maka dia tidak ada syafaat kat sana nanti. Dunia Tuhan tak jaga dia, akhirat dia tak ada, Tuhan tak jaga dia. Dia punya pasal. Tuan-tuan. Sabdanya lagi, siapa yang memelihara sembahyang, ia akan diberi cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat. Siapa yang mengabaikannya, ia tidak akan diberi cahaya atau bukti atau keselamatan. Malah di hari kiamat, ia akan ditempatkan bersama-sama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini hadis Nabi SAW. Di akhirat esok bersama Qarun, Fir'aun dan juga Haman. Kenyataan tentang hukum kafir orang yang meninggalkan sembahyang itu telah diutarakan sendiri Rasulullah SAW. Nabi yang sebut. Begitu pula dengan disampaikan kepada kita oleh para sahabat dan salafus salih. Sehingga setengah mereka berkata, kami tidak pernah mendengar para sahabat SAW mengatakan tentang sesuatu amal bahawa meninggalkannya menjadi kafir kecuali sembahyang sahaja. Jadi hadis Nabi, nak cerita kata hadis yang sampai dekat kami, kata salafus salih, tak ada satu amal yang kata kalau tinggal jadi kafir, mereka sembahyang je. Yang Nabi sebut kata kafir. Amalan kalau tinggal tak jadi kafir. Nabi tak ada sebut dan tak sampai dekat salafus salih. Tak sampai kepada kita hari ini. Tapi yang sampai dekat salafus salih, yang tinggal jadi kafir, iaitu sembahyang. Kata salafus salih. Lantaran itu, waspadalah dan sekali lagi waspadalah wahai anda dari meninggalkan sembahyang atau sebahagian dari sembahyang. Kiranya anda terus meninggalkannya juga, nescaya anda akan binasa bersama-sama orang yang binasa. Kelak anda akan rugi serugi-ruginya dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Apa kita nak, tuan-tuan? Apa yang kita nak? 20 sampai kita tinggal sembahyang, sampai lewat sembahyang. Dia akan berbeza di akhirat esok. Di akhirat esok, kita akan tinggal semua hak kita kerja hari ini, bagi kat Tuhan balik. Yang penting kita selamat daripada azab. Hari ini kita tinggal hak Tuhan suruh, kita 20 hak kita nak. Tuhan kata di akhirat esok, kata Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah Ta'ala, hari yang mana kita akan lari daripada anak dia dan isteri dia. Suami lari daripada anak, suami daripada isteri. Lari daripada saudara-saudara dia. Lari daripada kaum kerabat dia. Lari daripada rakan-rakan dia. Lari daripada penyokong-penyokong dia. Dan lari semua. Dan apa sahaja kata Allah Ta'ala, dia akan yaftadi min adzabi yaumil bimani. Dia akan tukar. Yaftadi ni maksud fidyah. Dia akan tukar semua tu. Dia kata, Tuhan ambil anakku, Tuhan kau ambillah isteriku, Tuhan kau ambillah hartaku, Tuhan kau ambillah abang-abang adik kakakku, Tuhan kau ambillah rakan-rakan aku, Tuhan kau ambillah semua apa yang aku ada ni sebagai ganti. Yaftadi min azab, ganti daripada azab ini. Thumma yunjih, yang penting aku selamat. Dulu di dunia dia duk kejar-kejar, dia harap esok nak bagi balik kat Tuhan, nak dia kejar itu. Jadi kalih tuan-tuan. Tak ada apa pun tak apa ke akhirat, telanjang pun tak apa, miskin pun tak apa. Itu maksud dia kata ulama. Dia sanggup miskin di akhirat esok. Maksudnya dia nak hidup, dia tak kena azab, yang penting tak masuk dalam neraka. Dia tengok neraka,
tak masuk neraka. Miskin pun tak apa. Tuan-tuan, nampak tak di akhirat esok? Miskin pun tak apa. Wa man fil ardi jami'an, ambil semua ya Allah Taala, tsumma yunji. Yang penting selamat daripada api neraka. Suruh ambil semua. Ni kereta Tuhan ambil balik. Dia ambil kereta. Kalau kereta ni boleh selamatkan aku daripada api neraka, ambil kereta aku. Kalau di rumah besar ni ambil. Yang penting selamat aku. Ambil apa dia ni pangkat, ambil. Ambil apa lagi? Ambil semua duit aku dah berjuta berbilion, ambil. Yang penting aku selamat. Dulu pasal apa kejap. Dulu hanya kejap. Tapi hari ni nak bagi balik, tak ada apa pun tak apa. Tuan-tuan, patutnya perasaan tu ada hari ni kat kita. Patutnya kita patut ada perasaan tu. Hari ni tak ada apa pun tak apa. Yang penting selamat daripada api neraka. Hari ni kat dunia. Bukan kat akhirat esok. Tapi di akhirat esok kita kata macam tu. Bukan kita lah. Mudah-mudahan bukan kita lah. Orang yang durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak beriman. Tuhan sebut wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru insan wa anna lahu dzikra. Tuhan kata pada hari tersebut malaikat datang secara berbaris-baris, saffan saffa, datang secara berbaris-baris. Malaikat datang di hadapan perhimpunan secara baris-baris. Tuan-tuan bayangkan macam kita perhimpunan di sekolah tu, pengawas semua berbaris, kita murid-murid kita ni berbaris, pengawas pun baris juga, cikgu berbaris juga. Tuhan kata pada hari tersebut Tuhan dan juga malaikat duduk secara berbaris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Ulama bahas kat sini, masuk neraka jahanam tu dibawa ke? Boleh dibawa ke? Tuhan kata waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Maksudnya neraka tak masuk lagi, baru berbaris, baru nak kira kitab tu, tapi dibawa neraka jahanam. Kata ulama, neraka boleh dibawa dan ditunjuk di hadapan orang yang bersalah. Masa dia tengok neraka jahanam tu, dia kata habis dah aku, kata ulama. Jadi ulama kata neraka ni Tuhan angkat, suruh malaikat ambil. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, kata Nabi, neraka jahanam ni dipegang dengan 70,000 tali. Setiap satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Tuan-tuan kira tengok berapa malaikat? Hak pegang neraka jahanam saja. Sakar tak kira, Huwail tak kira tu. Yang kita kira sekarang neraka jahanam. Kata Nabi, neraka jahanam tu dipegang dengan 70,000 tali. Satu tali 70,000 malaikat. Malaikat bukan lemah macam kita, malaikat besar tuan-tuan. Dan malaikat makhluk Allah yang paling kuat sekali. Tak ada makhluk sekuat malaikat. Tuan-tuan kali tengok 70,000 kali 70,000. Berapa bilion kat situ malaikat pegang. Dan kata ulama itu tanda neraka jahanam tu sifat dia sangat buas. Neraka jahanam sifat dia sangat buas. Dan neraka jahanam ni hidup sifat dia. Dan dia ganas. Tuan-tuan, macam kita nak sembelih lembu hak besar, lembu sapi hak besar tu tuan-tuan, mau berapa puluh orang pegang baru boleh tumbangkan dia. Tali lagi, tarik lagi. Neraka jahanam tuan-tuan bayangkan. Jadi itu orang yang tinggal sembahyang dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Menganjur anak isteri supaya memelihara sembahyang. Ini menyuruh dan mewajibkan anak isteri. Jika wajib anda memelihara sembahyang dan haram melalaikannya, maka wajib juga anda menganjurkan anak isteri anda dan sesiapa di dalam tanggungan anda, anak isteri dan tanggungan kita, untuk mendirikan sembahyang dan jangan berikan apa-apa uzur pun untuk meninggalkannya. Nabi SAW di satu riwayat menyebut Nabi menggerakkan Sayyidina Ali dan Fatimah untuk bangun solat. Ini bukan solat fardu. Hak ni solat fardu ni dia cerita. Tapi Nabi bukan gerak solat fardu. Nabi solat sunat pun Nabi gerak anak menantu. Nabi datang rumah Ali pada malam tu bila Fatimah dah kahwin dengan Ali, depa pindah duduk di rumah lain dan
Nabi datang ke rumah dan Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Nabi tanya, atusallian? Nabi tanya, atusallian? Adakah kamu berdua dah sembahyang? Adakah kamu berdua dah sembahyang? Itu Sayyidina Ali dan Fatimah. Apa dua sembahyang tak lagi ni? Nabi tanya. Solat apa? Solat sunat. Dan kata Sayyidina Ali, inna nafsana biyadillah. Inna nafsana biyadillah. Jiwa kita di tangan Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Tuhan nak gerak, Tuhan boleh gerak. Tuhan nak tidurkan, Tuhan boleh tidurkan. Kata Sayyidina Ali. Nabi pergi gerak, Sayyidina Ali yang buka pintu. Nabi tanya, hampa berdua ni, Han dengan Fatimah sembahyang tak lagi? Sayyidina Ali jawab, Allah Ta'ala pegang jiwa kita. Nabi tak jawab dan Nabi tak kata apa. Nabi nak kata marah pun tak, nak kata seronok pun tak. Nabi nak kata okey pun tak. Kata Sayyidina Ali, Nabi kalih-kalih, Nabi sambil tepuk paha Nabi 3 kali dan Nabi baca surah, satu ayat daripada surah Al-Kahfi. Kata Nabi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Apa maksud dia? Sesungguhnya manusia ini sangat banyak alasan. Malah, habaq kata malah. Itu sebenarnya, tuan-tuan. Tapi Nabi tak kata malah. Nabi kata hang banyak guna alasan. Tu menantu kena pukul dengan Nabi. Kena pukul macam mana? Pukul dengan kata-kata. Nabi tak pukul. Nabi sinis dengan kata-kata. Dan Sayyidina Ali rasa tersentak dengan kata-kata Nabi. Nabi tak kata malah, habaq malah. Tapi sebenarnya itu maksud dia. Itu maksud dia. Manusia suka sangat bagi alasan. Nak cerita apa sini? Nabi pun gerak menantu dia untuk sembahyang sunat. Maka kita pun kena gerak anak cucu menantu kita, terutama yang sudah balik, untuk sembahyang fardu. Dulu Nabi tak ada handphone, Nabi tak call Sayyidina Ali. Hari ini kita ada handphone, kita call anak kita. Pukul 4, pukul 5.50, lagi 2-3 minit nak masuk subuh, kita dah call dah. Ataupun 5.30 kita dah call dah anak kita. Bangun tak lagi, lagi Nabi solat subuh, gerak anak kita. Tuan-tuan, kena gerak, pasal Nabi gerak. Jangan kita senang lena, senang hidup, senang kita berfikir tanpa kita risau anak-anak kita sembahyang ke tak. Tanggungjawab kita. Tuan-tuan, waktu kena, tuan-tuan, kita ada telefon sangat mudah sekarang ni. Pukul 5, 5.30, 5.45 telefon. Bila tengok anak berat sembahyang, susah hati. Bila tengok anak ni malas sembahyang, kita susah hati. Sikit saya baca kan. Hendaklah anda marah terhadapnya dengan sangat marah. Hak dengan sembahyang ni. Marah dengan sangat marah, lebih dari marah anda jika ia merosakkan harta anda. Anak naik kereta kita, tiba-tiba kereta kita sendiri bercanak, kereta baru beli. Baru seminggu beli. Dengan anak tinggal sembahyang, hak mana tuan-tuan lagi marah? Tuan-tuan. Anak bawa handphone kita hilang. Handphone mahal. iPhone baru beli, iPhone 14. Keluar minggu lepas. Tuan-tuan kan. Orang gila handphone, dia kira iPhone dia keluar. iPhone 13, iPhone 14, iPhone tu tak tahu lah tuan-tuan. Pro Max apa, dia tera tak tera semua, dia tiba, dia tahu. iPhone hilang. Dengan anak kita tinggal 2 rakaat subuh sembahyang. Hak mana kita lagi marah? Patutnya kata Imam Haddad sini, hang marah anak tak sembahyang, lagi hang kena marah daripada dia rosak ke harta benda kita. Kereta kita rosak. Kereta kita dia bagi hilang dan sebagainya. Kereta kita calak dan sebagainya. Tapi kita biasa kita marah benda-benda yang macam tu. Pasal apa? Kita sangat geram, kita sangat benci orang yang tinggal sembahyang itu. Jika sudah anda marah dan anda kerasi dia, maksudnya kita marah betul-betul, ia masih juga tidak mahu sembahyang, malah menentangmu, maka hendaklah jauhkan diri daripadanya. Jangan bagi duit lah. Hang cari duit sendiri lah. Jangan bagi duit lah. Cari duit sendiri. Hang nak makan, hang cari duit sendiri. Tu dia. Tu maksud dia tu. Bukan tak pergi balik lah rumah. Tapi hang nak makan,
hang pi cari lah. Kerana ia adalah syaitan. Dia kata sini. Betul lah Tuhan sebut minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kerana ia adalah syaitan, tidak ada guna dan tidak ada berkat padanya. Anak tadi had tinggal sembahyang. Haram menurutkan kemahuannya dan haram bercampur gaul dengannya. Haram kita ikut kemahuan dia lah. Pasal dia tak ikut kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu sembahyang. Maka kita haram ikut kemahuan dia. Dan haram bergaul dengannya. Sepatutnya ia ditentang dan diputuskan hubungan kerana ia telah menjadi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sangat keras. Sangat keras. Imam Haddad dia bagi pandangan yang sangat keras di sini, suruh tinggal anak macam tu. Buat tak tahu je maksudnya, bukan kata suruh buang, bukan. Buat tak tahu je anak macam ni. Firman Allah Taala, tiada kamu mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau hang cinta Allah dan Rasulnya, hang tak akan tentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu bapa kepada anak atau anak-anak mereka. Jadi tak boleh nak taat dengan orang macam ni. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan berkenaan dengan sembahyang ni sikit lagi. Nanti perihal zakat saya tak baca saya rasa ni. Perihal zakat ni kita masuk bab lain terus. Kita masuk bab sembahyang terus. Bab zakat kita tak baca insya-Allah. Wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lagi bulan depan. Mohon maaf sekiranya ada terkurang, tersilap, terkasar. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa inna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.